Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membincangkan sedikit tentang fibroid. Perlukah kita bedah untuk semua kes fibroid? Apa itu fibroid? Fibroid adalah tumbuhan bukan kanser berasal daripada otot rahim. Kadang-kadang ia panggil dengan nama myoma, fibromyoma, adenoma. Kita tidak tahu macam mana dia tumbuh, tetapi kita mengetahui bahawa ia dirangsang oleh hormon estrogen. Ada kemungkinan wanita yang menjangkau umur 30-an ke 40-an mula dilanda dengan masalah hormon yang tidak stabil. Oleh itu, pertumbuhan ini sering dikesan pada umur tersebut. 30% wanita yang menjangkau umur 40 akan mengidap penyakit fibroid dalam rahimnya. Jadi, kes yang macam mana perlu diambil kira untuk rawatan? Fibroid mungkin tidak ada menimbulkan apa-apa gejala, apa simptom, ya, ataupun masalah. Ia mungkin dijumpai secara kebetulan. Fibroid juga boleh menimbulkan masalah-masalah seperti perdarahan yang panjang dan banyak waktu haid. Dia tidak mengganggu pusingan, tapi ia mengganggu perdarahan haid. Kedua, ia mungkin dikaitkan dengan kesukaran untuk hamil atau ketidaksuburan. Ketiga, ia mungkin menyebabkan berlakunya keguguran yang berulang-ulang. Keempat, ia boleh menyebabkan tekanan atau pressure pada organ-organ sekitaran, seperti bunyi kencing, saluran ureter kencing, usus, dan lain-lain. Tapi kalau fibroid tidak mempunyai simptom, walaupun banyak pun, dan saiznya pun kecil, biasanya kita tidak perlu berbuat apa-apa. Jadi, biasanya pembedahan akan dilakukan khususnya bagi mereka yang mengalami simptom-simptom atau gejala-gejala perdarahan, sukar dapat anak, mungkin berulang kali gugur, dan juga kalau terlalu besar. Kita anggap lebih 5 cm itu besar. Tapi kalau lebih 5 cm tapi tidak ada menyebabkan apa-apa masalah atau gejala, kita pun boleh diamkan. Apa yang kita tahu, fibroid ini biasanya bila sampai ke putus haid dan seterusnya, ia akan mengecut. Oleh sebab hormon estrogen tidak aktif lagi di dalam darah wanita, jadi lama-lama fibroid akan mengecut. Apa pembedahan yang kita lakukan? Ialah myomectomy, iaitu setakat buang tumbuhan saja. Ada pernah sekali saya membuang sebanyak 21 fibroid oleh kerana beliau masih ingin untuk hamil dan beranak. Tapi keseluruhan wanita mungkin ada 1, 2, 3 fibroid saja. Kalau begitu agak mudah juga untuk dibuang dalam pembedahan myomectomy. Myomectomy biasanya dilakukan di hospital dan biasanya akan dibelah perutnya seperti orang beranak. Ada juga yang melakukan pembedahan ini secara laparoscopic surgery. Dan lain jenis pembedahan ialah hysterectomy. Jika fibroid ini menyebabkan perdarahan yang begitu banyak dan mungkin diikuti dengan kesakitan, khususnya ia telah melebihi 40 tahun umurnya dan tidak mahu hamil lagi, jadi pembedahannya ialah hysterectomy atau buang rahim. Apa yang saya nak tekankan di sini, adakah
alternatif lain untuk rawatan fibroid. Satu kaedah yang bukan bedah ialah arterial embolization, di mana wanita pesakit itu diberi suntikan pada saluran darahnya untuk membekukan saluran itu supaya bekalan darah kepada fibroid dapat disekat. Saya sendiri saya tidak buat kerana saya fikirkan risiko adalah agak tinggi juga. Kedua ialah ada kegunaan alternatif seperti ubat-ubat herbal, ubat-ubat enzim. Bolehkah ia berkesan untuk merawat fibroid? Ada beberapa jenis enzim yang digunakan oleh setengah wanita untuk mengecutkan ataupun menghilangkan fibroid. Bagi mereka, bagi rawatan ini, saya fikir lebih sesuai pada mereka yang masih inginkan anak dan simptom perdarahan tidak begitu besar. Jadi ubat enzim, mega enzim ini mungkin sesuai. Ubat ini perlu dimakan dan cara dia bertindak ialah dia biasanya menyerap ataupun menghancurkan tisu-tisu fibrin dan fibrous tissue dalam fibroid itu dengan cara perlahan-lahan, dan mungkin akhirnya fibroid itu akan dapat cerut. Tapi tidak semua akan respon dengan baiknya. Jadi perlulah dipantau perawatan ini kerana ialah bila kita makan ubat-ubat masih ada dalam jangka panjang masih ada kesan sampingan yang mungkin berlaku. Kalau ingin mengetahui tentang mega enzim ini, silalah layari link yang saya berikan dalam blog ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.